Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Atiyah binti Muhammad, merupakan pelajar OUM Cawangan Kota Baru. Pada SEM ini saya mengambil subjek HBSE 3403. Kali ini saya ingin membentangkan tentang kertas projek pengurusan bengkel membuat donat lambung untuk kanak-kanak ADHD, anjuran program pendidikan khas integrasi, bertarikh 26 Februari, tempat di kelas Siti Fatimah PPKI SK Penggu. Tajuknya adalah donat lambung. Seterusnya, tujuannya adalah kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka mempunyai masalah neurologikal hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, pertuturan, penulisan, berfikir, membaca, menulis, mengeja dan bermatematik. Mereka tidak mempunyai kebolehan bagi mengikuti pelajaran secara formal seperti pelajar lain. Justru itu mereka tidak mempunyai kebolehan untuk maju secara normal di sekolah. Prestasi mereka menunjukkan mereka tidak ada kebolehan bergerak secara normal dalam kerja-kerja sekolah. Mereka tidak dapat membantu kerja-kerja kelas yang sesuai dengan umur mereka jika dibandingkan dengan murid lain dalam lingkungan umur yang sama. Mereka menunjukkan kelemahan yang nyata dalam pelajaran. Seterusnya adalah 2.0 rasional. Program donat lambung bagi program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemahiran motor halus murid. Kemahiran motor halus ini dapat dilatih melalui langkah-langkah penyediaan donat lambung, iaitu semasa memotong, menguli tepung, menekap secara satu-satu, mengisar gula. Seterusnya adalah belajar memasak ini boleh tingkat kemahiran sosial kanak-kanak ADHD. Selain itu, mereka akan mengharungi masa depan di mana mereka memerlukan kemahiran kerja-kerja memasak untuk menyediakan makanan. Dan sekiranya pengetahuan ini dapat dipanjangkan ke arah menjana ekonomi kanak-kanak itu, ia akan membantu kanak-kanak ini untuk berdikari pada masa hadapan. 3 adalah hasil pembelajaran. Melatih murid-murid ADHD untuk menguasai kemahiran tertentu, memberi pengalaman secara langsung kepada murid ADHD, memberi peluang kepada murid ADHD untuk menghadapi hari sambutan PPKI peringkat sekolah, memberi peluang kepada murid ADHD mengenali donat, terutama donat lambung, mengeratkan hubungan antara guru dan murid. 4. Penerangan tentang projek. Projek ini merupakan untuk membuat donat lambung. Cara membuat donat ini adalah mudah dan ringkas. Ianya sesuai untuk kanak-kanak ADHD. Nama donat lambung ini diberi disebabkan oleh setelah siapnya kita menggoreng donat itu, kita perlu melambung beberapa kali supaya gula dapat melekat dengan rata di antara donat. Donat ini merupakan salah satu makanan ringan yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat, terutama kanak-kanak. Tidak heranlah roti goreng ini menjadi salah satu kegemaran kanak-kanak. Donat yang digoreng ini daripada ubi, kentang dan bahan yang berkualiti ini akan menghasilkan rasa yang rangup di luar dan lembut di dalam. Seterusnya adalah cara-cara untuk mencegah kemalangan di dapur. Antaranya adalah jangan menggunakan elektrik dekat dengan sinki, tutup suih elektrik dan dapur gas, bungkus balang kaca yang pecah, sediakan peti kecemasan. Sasaran adalah kepada murid pendidikan khas integrasi SK Penggu. Seterusnya kita ada jawatan kuasa, tentatif program, sumber keuangan, perbelanjaan, dan semoga projek ini dapat berjalan dengan jayanya untuk memberi sokongan kepada pelajar ADHD.
5. Aktiviti pengurusan bengkel memasak. Kita telah menyediakan resepi untuk donat lambung, kaedah untuk penyediaan donat lambung. 6. Cadangan mengenai penglibatan kanak-kanak. Pertama adalah mengasah kemampuan kanak-kanak ADHD ini. Seterusnya memberi tugasan kepada kanak-kanak ADHD ini secara sederhana. Seterusnya tugasan itu diberi lebih berat. Seterusnya melatih untuk kanak-kanak ini fokus dan tenang ketika memasak. Ketiga, melatih motor kanak-kanak. Kanak-kanak ADHD ni ia sukar untuk mengendalikan impulf. Jadi hal ini kemampuan motor kanak-kanak ni sering mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan anggota tubuh. Memasak ni merupakan satu terapi untuk meningkatkan kemampuan motor kanak-kanak melalui dari gerakan tangan sehingga kecekapan berfikir kanak-kanak itu. Seterusnya, melatih fokus dan ketenangan kepada kanak-kanak ADHD. Kanak-kanak ADHD ni biasanya dia sukar untuk fokus pada satu-satu perkara. Selepas itu ianya cepat hilang kesabaran. Jadi kita perlu ajar secara perlahan-lahan cara untuk memasak, seperti mencuci sayur. Selepas itu mengupas kentang. Memasak ni merupakan dapat melatih kanak-kanak ini untuk lebih fokus dan tenang. Seterusnya kita nak mengasah kemampuan kanak-kanak ADHD ini. Kemampuan memasak merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang, terutama bagi kanak-kanak ADHD. Cabaran yang dijangkakan adalah perhatian kanak-kanak ADHD ini adalah lemah. Kanak-kanak ini mengalami masalah dalam kelas, sering mudah hilang fokus dan tertinggal apa yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, sukar mendengar arahan. Kanak-kanak ADHD ini akan mengalami masalah tidak mendengar arahan yang diberikan dengan betul. Contohnya, apabila guru memberi arahan mudah seperti ambil sudu dari rak. Walaupun kanak-kanak tersebut memandang guru itu, namun mindanya berada di tempat lain dan tidak mendengar arahan itu walaupun sudah beritahu berkali-kali. Seterusnya, interaksi dan komunikasi. Kanak-kanak ADHD ni biasanya akan bercakap tanpa henti dan sering mengganggu orang lain sedang bercakap. Selain itu, mereka juga sering menjawab soalan yang belum selesai diberikan. Kesimpulannya, diharapkan projek ini dapat menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan di samping menimbulkan semangat yang lebih gigih untuk memajukan kanak-kanak ADHD. Semoga projek ini dapat dijalankan dengan jayanya dengan sokongan padu pihak pengurusan, terutamanya dari segi keuangan, masa serta sokongan daripada guru-guru pendidikan khas. Dengan adanya sokongan ini dapat memberi gambaran yang positif terhadap keupayaan pelajar pendidikan khas ini. Selain itu, ia juga merupakan salah satu cara yang terbaik yang dapat guru-guru lakukan khas untuk pelajar ADHD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.